Nomor 8, nomor 9, basuh tangan sebelum makan. Pulang kerja, badan letih, nak makan, tak ada pitih. Keluarga miskin Tegar di Johor menurun 92%, kini berbaki 359 sahaja. Johor Baru. Johor berjaya menurunkan jumlah keluarga miskin Tegar daripada 4.378 ketua isi rumah KIR kepada hanya 359 KIR di antara Mac tahun lalu sehingga awal bulan ini. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata jumlah miskin Tegar di negara ini menunjukkan penurunan sebanyak 92% dalam tempo berkenaan. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kerajaan negeri dan persekutuan bagi memastikan sifar miskin Tegar di Johor menjadi satu realiti. Antara inisiatif itu termasuk program keluarga angkat Dapur Kasih Johor yang menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah, bantuan baik pulih rumah, bantuan peralatan, latihan, dan pendidikan. Tahniah dan syabas saya ucapkan atas segala usaha dan gerak kerja yang dilakukan oleh semua ahli Dewan Negeri Adun Johor, pejabat-pejabat daerah, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM ahli-ahli majlis, ketua-ketua kampung, penghulu dan semua agensi yang terbabit. Insya Allah, Johor akan terus berusaha untuk membantu mereka yang memerlukan, katanya dalam kenyataan hari ini. Pada 19 Mei lalu, Kerajaan Johor dilapor menegaskan negeri itu tidak sepatutnya mempunyai rakyat yang masih dibelenggu kemiskinan Tegar. On Hafiz dilaporkan berkata sejumlah Rm657 juta diperuntukkan bagi memperkasa dan membantu golongan memerlukan di negeri ini tahun lalu. Sebuah jawatan kuasa khas juga sudah ditubuhkan di Johor tahun lalu bagi memutihkan data miskin Tegar secara besar-besaran. Pada 9 Mei lalu, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail ketika merasmikan pembukaan rasmi persidangan ketiga DUN Johor ke-15 menitahkan supaya tiada seorang pun ketua isi rumah bangsa Johor yang berstatus miskin Tegar selepas 2025. Baginda dilaporkan bertitah, semua adun Johor perlu mencari dan mengenal pasti golongan terbabit di kawasan masing-masing dalam tempo 19 bulan akan datang dan menyalurkan segala bantuan yang diperlukan. Miskin Tegar Sabah akan berakhir pada Julai, kata PM. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu isu miskin Tegar di Sabah diselesaikan menjelang akhir Julai tahun ini. Lapor bernama, beliau yakin sasaran itu mampu dicapai kerana jumlah ketua isi rumah dalam kategori miskin Tegar di Sabah kini menurun kepada hanya 9.000 berbanding 20.000 sebelum ini. Isu kemiskinan Tegar di Sabah katanya jauh lebih serius berbanding negeri lain seperti Pulau Pinang dan Selangor dan justru kerjasama bersepadu antara kerajaan pusat dan negeri perlu diperkukuh ke arah menyelesaikan masalah itu. Kemiskinan Tegar bermakna mereka tidak mampu untuk membeli pakaian sekolah, makanan yang sesuai atau susu formula bayi. Sebab itu, kerajaan pusat dan negeri berganding bahu membasmi kemiskinan Tegar. Kami mahu membasmi kemiskinan Tegar di Sabah pada penghujung Julai 2024. Ini adalah keutamaan kami. Kita boleh bercakap tentang isu lain, tetapi jika anak kita tidak cukup makan, tanggung jawab kita untuk melakukan sesuatu.
Katanya ketika merasmikan Majelis Penutupan Amatan di Dewan Hongkod Keisaan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA di Penampang hari ini. Pesta keamatan selama sebulan bermula dengan upacara perasmian di Ranau pada 1 Mei. Pesta menuai itu kini telah berkembang menjadi perayaan perpaduan yang disambut oleh rakyat berbagai latar belakang di Sabah serta seluruh negara. Dalam ucapannya, Anwar juga berkata, selain usaha membasmi kemiskinan Tegar, perkara berkaitan sekolah, usang, dan isu bekalan air di Sabah juga sedang ditangani, terutama melibatkan peruntukan yang diluluskan Kerajaan Persekutuan. Ini termasuk isu bekalan elektrik, memandangkan Sabah masih menghadapi masalah itu, katanya. Anwar berkata perbincangan berterusan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri adalah tradisi baik yang membuktikan hubungan rapat antara kedua-duanya. Melalui perbincangan ini, kami mungkin mengubah suai beberapa rancangan sedia ada dan memberi perhatian kepada cadangan baru, jelasnya. Sementara itu, Anwar berkata keputusan untuk mengecualikan Sabah dan Sarawak dalam menyasarkan semula subsidi diesel diambil berikutan penggunaan diesel yang berleluasa di Sabah berbanding negara lain di Semenanjung. Ini juga berdasarkan keperluan rakyat dan bukannya atas permintaan kerajaan negeri terbabit, katanya. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata pelarasan tarif elektrik baru-baru ini berjaya menjimatkan kira-kira 4,5 bilion ringgit wang kerajaan, manakala pelaksanaan subsidi diesel yang disasarkan selama setahun dijangka menjimatkan 4 bilion ringgit Malaysia. Jadi, selama ini kita beri 8 bilion dalam bentuk amal atau subsidi kepada orang kaya dan warga asing. Sekarang, bila kita berhenti, kita simpan. Saya perlu menyatakan perkara ini kerana ada pihak yang mungkin menjadikan ia sebagai isu politik. Subsidi bersasar adalah langkah yang diambil untuk memberi manfaat kepada rakyat, katanya.